Assalamualaikum dan salam hormat. Jurnal Bernama kembali bersiaran minggu ini dengan paparan menarik untuk Bernama TV. Walaupun sudah berlalu, namun periknya masih dirasai oleh penduduk Kelantan. Banjir 2014 dianggap paling buruk dalam sejarah negeri Cik Siti Wan Kembang. Belum pernah rakyat Kelantan diuji sebegitu getir hingga terpaksa meneruskan hidup dengan harta benda yang telah rosak atau musnah dalam sekelip mata. Taburan hujan dikatakan turun dengan kadar yang berlebihan sekaligus mengakibatkan bencana banjir. Namun, ada yang meletakkan kesalahan pada faktor lain. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Said Ilya Haris, Said Izman dan jurukamera Muhammad Salim yang menyusuri ke Kelantan untuk mencari punca insiden banjir itu. Banjir kali ini amat menyukarkan mangsa disebabkan lumpur yang menebal meliputi hampir seluruh kawasan yang dilanda. Harta benda yang rosak menjadi bukti kepada kemusnahan akibat bah besar itu. Tidak dinafikan hujan yang diterima oleh Kelantan pada akhir tahun lepas dianggap luar biasa. Analisis data paras air sungai utama atau hidrograf yang dicerap oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan mendapati peningkatan mendadak paras air akibat hujan lebat di kawasan Ulu Kelantan dari 16 hingga 24 Disember. Ia ekoran jumlah hujan yang diterima setiap hari dalam tempoh 10 hari di stesen Gunung Gagau adalah hampir 50% jumlah taburan hujan tahunan di negeri itu. Perjalanan daripada air hujan tu daripada Nenggiri dan juga Sungai Galas dan di sebelah ni termasuk dengan Sungai Lebih sekali dan akan bertembung dekat dengan Sungai Kelantan. Jadi titik pertemuan antara dua sungai tu adalah lebih kepada di kuasa di jajahan Kuala Kerai lah. Mungkin sebahagian sebab yang menyebabkan Kuala Kerai mengalami masalah yang banjir yang agak berat kita. Bagi melihat sendiri kesahihan itu, saya dan jurukamera meninjau ke kawasan di mana tempat pertembungan ketiga-tiga sungai yang terletak di Kuala Kerai. Secara amnya, sungai merupakan elemen penting, lebih-lebih lagi dalam mencari kebenaran mengenai kejadian banjir. Kami bermula dengan meninjau Sungai Nenggiri yang merupakan ibu sungai di Kelantan. Biarpun perjalanan menggunakan bot enjin galah agak berbahaya, dengan diburukkan lagi keadaan apabila terpaksa melawan arus sungai deras dan lambakan kayu balak di tebing sungai. Tinjauan sepanjang Sungai Nenggiri amat mengejutkan apabila tebing-tebing sungai musnah ibarat di badai tsunami kecil. Setelah kami menaiki bot di sepanjang Sungai Nenggiri atau lebih dikenali sebagai Sungai Negeri yang merupakan sungai utama di bahagian hulu Kelantan yang terletak di Gua Musang. Sungai ini akan mengalir terus dan bercantum dengan Sungai Galas dan akhirnya menuju ke Sungai Kelantan. Bagaimanapun sepanjang perjalanan kami di sini di pinggir sungai ini, dilihat tiada langsung keindahan alam yang kita dapat menghayati. Malah lebih mengejutkan lagi, di belakang saya ini dahulunya orang asli mengatakan bahawa terdapat pokok ataupun hutan rimba yang cukup besar dan juga pokok setinggi 3 tingkat 5 tingkat yang berusia hampir 40 tahun tidak lagi kelihatan. Akhirnya yang lebih menyedihkan, terdapat kawasan pelarangan kelapa sawit yang begitu hampir dengan sungai ini. Itu yang menjadi tanda tanya kepada kami sekarang. Lebih mengejutkan apabila kru kami terserempak dengan kewujudan markas simpanan balak yang terletak berhampiran perkampungan orang asli di Kampung Lambut. Malah diameter kayu-kayu yang dikumpul tidak sebesar spesifikasi Jabatan Perhutanan. Siapa sangka kegiatan pembalakan yang dilaksanakan sejak 8 tahun lalu kini sudah memberi kesan buruk kepada masyarakat orang asli, terutamanya selepas bah terburuk itu. Kebanyakan ladang kelapa sawit di Ulu Kelantan dibuka berhampiran tebing sungai tanpa mewujudkan kawasan rizab sungai sebagai benteng semula jadi. Kami menemui timbalan Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan Profesor Dr. Muhammad Ikhwan Toriman bagi mendapatkan pandangan berkaitan penerokaan tanah peladangan, sungai dan hujan yang menyumbang kepada faktor banjir. Profesor Dr. Muhammad Ikhwan berkata, menerusi kajian yang dilakukan, pokok kelapa sawit merupakan tanaman yang paling lemah untuk dijadikan benteng pintasan hujan, khususnya di sepanjang kawasan sungai. Yang kita marah ni bila you buka bondos 100 acres, lepas tu ada sungai tengah-tengah tu, tanam pokok kelapa sawit sampai kat tebing sungai kan. Dan kita tahu bahawa monocultures ni bukan satu jenis pertanian yang bagus kan, kerana dia bukannya bagi saya kalau kita bandingkan dalam kajian yang kita buat di sini antara pokok getah dengan pokok kelapa sawit dan juga pokok-pokok Dipterocarpa kan, pokok kelapa sawit ni adalah antara yang paling lemah dalam konteks pintasan hujan ataupun interception. Jadi walaupun kita tanam beribu-ribu ekar kelapa sawit, tapi protection in term of soil itu dalam mengawal air larian dan erosion tu tak sebaik pokok-pokok Dipterocarpa lah. Beliau mengakui garis panduan yang disediakan pihak berkuasa seperti Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Alam Sekitar yang memberi fokus kepada pembangunan hadapan sungai tidak pernah diambil berat sehingga berlakunya bencana yang melumpuhkan sama sekali aktiviti di kawasan jajahan di Kelantan. Apa jua yang berlaku, kejadian bah luar biasa perlu dijadikan pengajaran kepada semua pihak agar kejadian sama tidak berulang dan agar kelemahan dalam tadbir urus berkaitan saliran sungai dan tanah rizab diurus dengan penuh teliti. Laporan Said Ilya Haris Said Izman untuk Bernama TV.